Assalamualaikum, saya Aing Dan saya Syafiq. Selamat datang ke Meremang TV. Okey, baik Syafiq. Okey, Alhamdulillah untuk episod kedua Aha. Episod pertama itu kita ada Cerita pasal apa itu, Fik? Cerita kalau awak cerita tentang Kena tindih. kena tindih. Bukan kena tindih, Fik, kena selak. Kena krik. Kena smackdown. Kena smackdown. Kena Itu cerita smackdown. pertama aku. Mana cerita itu kedua pertama. kau tu berkenaan dengan nenek kebayan tu. Kalau macam saya tentang nenek dengan 3 anak beranak. Oh, 3 ada beranak. Tiga anak beranak. Okey, baik. Mana untuk kita setakat ni kita tak ada konsep lagi. Contoh macam biasa dia orang buat konsep minggu ni untuk satu episod konsep homestay contoh kan. Lepas tu episod depan pula dia buat konsep apa rel kereta api ke ataupun konsep selain tu buat konsep rumah atau apa-apalah. Betul. Kan, jadi kita tak ada buat apa-apalah jo. So kita follow dulu. Kan, apa cerita yang kita ada kita cerita dulu, Fik. Okey, baik. Habis Apa So yang ada lah. Apa yang pengalaman kita yang ada lah, yang agak-agak seram. Tak tahulah seram ke tak kan, tapi kita cerita itu pengalaman kita. Tapi kalau ikutkan seram tu subjektif, Fik. Seram tu subjektif. Maknanya ada yang orang rasa cerita tu seram. Dia ikut tahu orang. Yelah tu. Kalau kita cerita kadang tak seram macam tadi. Macam tapi kita lalui tu seram kan. Orang dengar ni macam tak seram pun kan. Sebab apa? Sebab dia tak alami kan. Kita betul yang lah. alami kan. Kita je alami, kita yang rasa seram kan. Kalau orang mungkin cara cerita kita tu tak seram tu minta maaf lah Minta maaf lah, kita baru belajar. Gitu. Baru belajar. Okay, Fik. So hari ni kau nak cerita pasal apa, Fik? Okay, awak dulu lah cerita. Aku cerita dulu Okay, awak dulu lah cerita. Okay, baik. Okay, baik. Hari ni Syafiq aku nak cerita pasal satu makhluk aku jumpa. Dia tersesat kat Malaysia. Tapi dia makhluk luar negara tau. Sesat? Makhluk luar negara? Betul, Fik. Okay, sebelum tu aku nak tanya, Fik. Engkau pernah tengok cerita ni tak? Tak tahulah kau pernah tengok tak, cerita Van Helsing, pemburu Dracula. Kau pernah tengok tak? Nak kata ataupun kau boleh bayang tak bentuk Dracula macam mana? Dracula kan dia macam muka kelawar sikit, ada sayap apa semua. Ada taring kan? Dia macam manusia kan? Dia macam manusia. Kalau dia ada dua, satu bentuk dia macam manusia, dia pakai macam kita lah, tapi ada taring. Tapi kalau dia wujudkan bentuk dia yang sebenar dia, dengan muka macam kelawar, telinga macam tu, muka hudung, telinga ke atas macam tu. Telinga gitu macam kelawar betul, hidung gitu. Lepas tu ada sayap kelawar. Dia wanita memang ada ekor, set ekor. Itu penampakan yang biasa kalau dekat luar negara lah. Kalau kita tengok dah cerita, penampakan dia macam tu. So itu aku jumpa, Bik. Pernah jumpa, Bik. Aku nak cerita ni sebab yelah, benda tu rasa macam mana benda ni boleh sesat kat Malaysia. Itulah. Okay, Bik. Aku start Okay. Kejadian ni berlaku masa umur aku, tak silap aku masa kecil lagi, Bik. Dalam 12 tahun mungkin, aku tak ingat dah. Tapi masa tu aku sekolah rendah lagi. Okey, rumah aku ni Jalan Mati. So rumah aku dekat sebelah rumah tu ada rumah jiran aku lah. Lepas tu dah tak ada rumah dah. Dah Jalan Mati. Hutan ke ladang ke? Hutan lah, hutan. Hutan lah, kebun. Kebun. Kebun warga warga Warga. Okey, rumah aku, rumah depan. Rumah dia sebelah ni, belah kanan tu kan. Lepas tu rumah member aku. Okey, kat depan tu rumah Pok Ya. Okey. Rumah Pok Ya kan. Malam tu rumah Pok Ya ada buat tahlil tau. Okey, dia buat tahlil. Maknanya ada kemah ada lah. Malam tu kemah, siap pasang kemah depan kan. Aku masa tu gerak lewat daripada rumah lah. Aku tunggu member datang. Masa tu yang kita orang 3. Aku, Atan, Solehin. 3 orang lah. Masa tu semua umur sebaya lah, dalam 12 tahun gitu lebih kurang, 12 11. Kira masa tu tengah ramai ke? Kan masa dekat selamat kan? Masa dekat Kenduri tu ramai. Ramai. Diorang masa tu tengah makan. Maknanya orang yang kat Kenduri tu dekat sini. Maknanya awak dekat rumah masa tu. Rumah dekat je. Jiran tak jauh lah. Tak jauh lah. Okay, so aku tunggu member datang. So member pun datang kan, panggil aku. So aku keluar kita nombor 3 pun berjalan lah pergi ke rumah Kenduri tu, rumah Pak Ya tu. Duduk depan tengah jalan. Tengah jalan ni, jalan tak ada orang. Diorang semua tengah makan dekat Kenduri kan. Okey kan, kau cakap rumah sebelah rumah aku tu. Kan? Rumah Pak Ya maknanya bila dia menghadap lah. Menghadap rumah. So kita orang duduk kat tengah jalan, 3 orang lepak-lepak sebelum tunggu, sebab ramai sangat.
Jadi kita nak bubuk pun malas. Yelah budak kan. Selalunya dahulukan orang biasa, tua betul. dulu. Sebab diorang kan tahlil kan. Jadi utamakan orang tua dulu. Sebab aku tengok beratur tu cakap kan. Tak apa, tunggu jap aku cakap. Soleh, kita tunggu jap Soleh. Lepas ni kita makan. Tengok dah clear sikit kita makan. So kebetulan malam tu bulan mengambang. Bulan mengambang bila aku duduk tengah jalan, aku menghadap kat jiran sebelah mak aku tu. Kan? Kebetulan betul-betul bulat bulan mengambang tu betul-betul dekat atas bumbung dia. Maknanya dekat belakang tu. Maknanya rumah background dia adalah background yang cerah. Kau faham? Bila bulan mengambang cerah kan? Faham. Nampak langit. So tengah lepak tu sembang-sembang pompang-pompang benda kita gurau aku tak tahu lah. Aku terpandang dekat atas bumbung. Pop sekali terpandang. Wih, apa benda tu? Dia betul-betul dekat bulan tu lah. Betul. Bulan dia dekat atas, dia dekat bahagian bawah ni. Mana tak bukan background bulan tu kat atas kan. Mana langit cerah. Okey, maknanya nampak dia punya macam bentuk tu. Bentuk tu. Bila langit cerah kita akan nampak bentuk yang apa contoh solid lah bentuk solid dia. Gila. Dia warna hitam. Kita nampak bentuk macam orang bulat. Dia macam orang pakai jubah. Okey faham. Pakai jubah dia tutup gitu. Tapi tinggi tinggi dia aku tak pasti. Tapi nampak bila tengok pada ukuran rumah tu dengan orang tu rasa sama tinggi. Lebih tinggi lah. Maknanya kalau kita, aku rasa mungkin lebih tinggi daripada orang biasa. Okay, mana figur dia tu tinggi mana cerita. Aku panggil member. Soleh, Atan, kau tengok atas bumbung ada benda. Masa tu aku tak terkejut. Aku pun pelik kenapa kita orang tak terkejut masa tu tengok kan. Tak terkejut. Tak terkejut langsung. Maknanya jadi kagum. Jadi kagum. Kenapa tu cakap kan? Kenapa? Semak tu. Semak. Tak ada gitu kan. Kita orang kagum masa tu Yang aku peliknya kita orang sikit pun tak takut. Sebab apa? Sebab ramai. Okay faham. Kalau kita orang 3 orang kat situ aku rasa mencicit dah lagi. Memang saya rasa memang terkencing semua. Terkencing dah. Semua situ lah. Tengok, apa benda je apa benda kan? Cakap kan. Kita orang semua tengok Kejap kita apa yang berlaku. Dia start buka kepak dia. Dia selubung kepak dia open je. Yang selubung dia tu kepak dia. Bukan baju tapi kepak. Perak dia buka. Kau pernah tengok kepak kelawar kan? Benar-benar. Macam tu lah bentuk dia. Dia buka macam burung tu lah. Burung merak. Merak tapi bentuk dia bentuk kepak kelawar tu. Bentuk kepak. Kepak kelawar. Ada nampak kepala bulat, ada keluar tangan, nampak tangan kat sini. Kaki bentuk kaki nampak. Tapi masa tu ekor aku tak nampak lagi. So start dah buka aje. Kita orang, uish, gila babi tu. Yang pelik yang tak takut kagum tengok bentuk dia. Semak gila. Semak. So bila dah start buka habis, dia lompat. Bukan lompat, dia terbang. Dia ni atap contoh kan. Aku tunjuk atap. Dia jatuhkan diri dia macam tu. Tak, dia terbang. Dia terbang. Kan bulan kat atas ni. Dia terbang, dia berhenti kat sini. Dekat background bulan tu, dia buka sayap dia. Dia turun. Dia turun macam ni. Dia turun. Dia naik balik. Tinggi sikit. Dia buka lagi. Dia turun. Dia 3 kali. Kali ketiga dia betul-betul berdiri background bulan tu. Dia berhenti kat situ. Dia buka sayap dia. Nampak memang nampak ekor dia panjang gila. Ekor dia tirus je panjang. Kaki macam manusia, kepala macam manusia. Cuma masa dia terbang tu aku tak nampak tangan. Sebab mungkin tangan dia terhadang dengan kepak dia yang besar tu. Okay, faham. Kepak dia memang besar. Kan? Nampak dia turun. Kali 3, dia turun. Dia turun macam ni tau. Dia naik gini. Dia turun gini. Kejap kita ambil side. Okey, kebetulan dekat sebelah kami ni, belah kiri ni, jalan mati. Kan ada garas tu kan? Okay. Garas tu dulu, dekat tepi tu ada pokok jambu. Pokok jambu yang hampir mati lah. Daun nak luruh dah. Daun dah kekering dah. So, dia turun. Dia ambil side bit. Dia ambil side. Dia langkau pokok jambu. Bergegar habis pokok jambu tu. Depan kita orang. Aku ingat lagi. Bergegar habis semua daun luruh. Bro, yang kita orang senyap sekejap. Wih, apa benda sih? Lepas tu, lepas dia langgar tu hilang lah. Dia langgar tu hilang. Tapi yang peliknya, aku masa tu kita orang tak takut habis sebab aku kagum. Aku kagum tengok sebab nampak dia macam tak menyeramkan tapi nampak sebiji macam Batman. Sebab yelah benda tu kita tak pernah bayangkan kan. Tak pernah bayangkan ada depan mata kan. Lepas tu tapi, kita nampak. Kita nampak benda tu kan. Aku macam-macam dah nampak tu pandang sama sendiri lah. Ya. Kan? Tak tahu aku pelik, aku tengok muka member aku pun tak takut. Kita teruja tengok. Kita teruja. Dengan umur yang macam tu, tengok benda yang macam tu memang
Wah, saya macam wah. Hebat Kita tuju. Tapi bila aku dah tengok tu, aku pandang belakang, aku perasan dia orang sebenarnya ramai nampak. Yang pakcik-pakcik belakang semua pandang tempat yang sama. Maknanya dia orang nampak. Dia orang pandang tempat sama, dia orang senyap masa tu. Kalau tidak sebelum bising. Maknanya kat situ berapa ramai yang nampak benda tu malam tu. Ramai yang nampak. Nampak sebab benda tu solid, memang solid betul hitam dia. Lepas tu nak tambah sikit. Okey, itu satu cerita lah. Dalam pada yang sama, masa yang sama, ada member Pok Ya kena. Pok Ya hilang tu, dia grup lain pergi main nyorok pula dah kat rumah depan tu kan. Satu pasal ada satu rumah buruk tepi tu. Faham. Ada rumah buruk kan kat depan sikit tu. Aku tambah sikit ni. Dalam masa yang sama dia menyorok. Ada dengan seorang member aku lah, nama dia ada nama dia Zuri. Dia dah meninggal lah sekarang ni kan. So memang baik lah. Main nyorok. Pok Ya dengan Zuri ni masuk bawah rumah tu. Kejap lagi, ini pendek cerita ini, tak panjang. Dalam masa yang sama aku kena, dia pun kena juga. Ada cerita kan. Dia pandang belakang, Zuri hilang. Member kawan dia tu hilang. Member dia hilang. Dia cari. Padahal masuk sekali. Duduk sekali tempat sama kan. Gitu menjorok bawah ni sebab orang mencari kan. Betul. Member dia hilang. Dia panggil Zuri. Mana Zuri cakap kan. Tiba-tiba boleh hilang sekelip mata. Kejap lagi tak aku tahu. Apa dia nampak? Dia balik sekali belakang. Zuri tu kena sorok dengan tu kopek. Saya nak. Kurang kan? Tapi betul. Tapi betul. Bentuk kopek tu ada. Okey, aku cerita bentuk dia macam mana rupa dia macam mana. Rupa dia macam perempuan biasa. Ada baju, pakai baju, tapi dia punya ni besar. Dia punya dada lah. Pok Ya cakap sangat besar. Macam lebih kurang macam ni dia cakap. Besar, duduk kat belakang dia, tercongok tengok dia. Senyum kat dia. Kan? Senyum kat dia. Lepas tu nampak apa lagi? Tapukang lagi. Lagi-lagi kebetulan dia lepas Zuri tu ikut dia sekali keluar. Maknanya dia sorok Zuri masa tu. Tapi bila Pok Ya lagi, dia lepaskan Zuri keluar sekali. Maknanya alhamdulillah setback dia lepas budak tu. Kalau tak lepas macam mana aku rasa? Lemah. Lemah bawah. Cakap. Dengan bau ya lah. Sebab Pok Ya cerita memang dia nampak betul. Memang bentuk dia macam gitu, besar macam gitu. Tu kan cakap bayang kalau macam dia tak lepas aku rasa tak tahu lah Zuri macam mana. Mungkin sebab Pok Ya dah nampak rasanya kan. Mungkin dia dah nampak. Okey. Dia kata lepas lah kan dia bagi tahu orang lain kan. Nanya aku cakap kan. Main pula lagi. Bahaya ni, memang bahaya. Bahaya ni kan. Dah lah ramai kat sini kan. Ya. Itulah maknanya dia terus keluar. Dia keluar tu sebab takut kan. Dia lari tengok rupanya Zuri ikut belakang dia. Zuri tu tak tahu yang dia kena sorok. Dia tak tahu. Masalah Zuri tak tahu. Zuri tu dia tak tahu yang dia tu kena sorok. Dia nampak Pok Ya je. Jadi dia nampak dia ada kat situ tapi Pok Ya tak nampak dia. Rupanya dia duduk dalam pelukan benda tu. Pok Ya lagi pergi ke tempat kenduri tu, jumpa kita orang lah. Tapi masa malam tu dia tak cerita apa lagi. Dia tengah terkejut Betul. Dia tak cerita lah apa-apa. Balik esok tu baru cerita. Tak, dia tak cerita pun sebenarnya. Lama tu baru dia cerita. Itu pun selepas aku buka cerita pasal aku nampak yang dekat atas bumbung tu, baru dia cerita. Malam tu aku kena juga. Ya ke cakap. Lama selepas tu aku tak ingat berapa lama, tapi memang lama selepas tu barulah dia cerita pengalaman dia. Itulah maknanya satu pengalaman aku rasa benda tu tak seram tapi aku kagum. Yelah kan, benda yang kita tak pernah tengok tiba-tiba nampak. Tiba-tiba ada. Biasa kalau macam tengok TV je. Biasa kat Malaysia ni kan hantu Malaysia je hantu Malaysia yang kita boleh imagine lah kan. Kita boleh imagine. Tapi benda tu aku rasa bukan datang daripada Malaysia. Aku rasa mungkin dia sesat daripada US. Salah tengok map lah. Salah tengok. Dia terbang. Dia buka map. Dia silap. Dia silap. Silap location. Kan, terlepas ke Malaysia, bantai pula sampai ke kampung kita. Mungkin aku dia nak pergi tu kan ke apa ni? Nak mahala ke gambar tu kan dia kampung United Kingdom tu. Mungkin lah nak pergi United Kingdom kan. Nak pergi situ. United Kingdom kampung New Zealand. New Zealand. Nak pergi kampung New Zealand. Mungkin nak sampai situ tapi terlepas ke kampung kita. Terlepas. Itulah masalah betul aku salah cakap kan. Map. Okey baik, mana itulah cerita pengalaman aku sendiri lah. Pengalaman aku sendiri yang aku ada masa kecil. Sebenarnya banyak lagi tak apa.
Kita pindah pula mana pada cerita Syafiq. Hari ni Syafiq kau nak cerita pasal kita apa, Pik? Okey, kalau berkenaan dengan apa? Kalau macam awak buka cerita pasal waktu kecil dulu, saya kalau waktu kecil dulu tak adalah kecil. Ini masa remaja. Remaja. Saya masa tu nak SPM, trial SPM. Masa trial SPM. Kiranya masa tu yelah saya ni tak adalah budak pandai, budak belakang ke, tapi nak acah-acah. Acah-acah trial, nak study nak study. So saya pergi rumah kawan saya ni. Rumah kawan saya ni kalau nak ikutkan dari jarak dengan rumah saya tu, boleh katakan jauh juga. Kira sebab dia kampung, lain-lain kampung. Orang kata lain-lain kampung kan. Nak ke rumah dia tu dalam 10 kilo juga. 10 kilo juga. Okey, lama. Lama pula, jauh ke? Jauh juga yang 10 kilo macam tu. So saya berjanji dengan dia pukul 6. Sebenarnya pukul 6, tapi itulah pukul 6 sampai lepas isyak. Saya berjanji dengan dia nak study. So dekat situ saya waktu pukul 6 tu saya tengah baring-baring kan. Tengah baring-baring, lepas tu terlelap. Lepas tu saya sedar dalam pukul 7 lebih macam tu. So saya dah macam saya ni jenis saya ni, saya tepati berjanji. Kan? Saya gelabah saya start motor terus saya gerak. Ambil beg terus saya gerak. Saya gerak dengan tak cuci muka ke apa, dengan baru bangun tidur maghrib kan. Waktu saya dalam perjalanan nak pergi ke rumah dia tu, ada satu selekoh ni boleh dikatakan tajam juga kan. Kalau orang kat situ panggil selekoh udang, orang kata. Selekoh udang sebab dia macam tu kan. So kat situ waktu maghrib saya pecut nak pergi ke rumah dia. Waktu kat selekoh udang tu, saya tengah layan corner lah ni. Layan corner, naik motor. Waktu tu tak pakai helmet apa pun, sebab biasa lah budak-budak. Saya budak-budak muda kan, tak ada nak pakai helmet kalau rumah dekat macam tu. Saya dekat selekoh udang tu. Waktu saya layan selekoh tu, ada satu something yang tengah terbang. Terbang. Sebab apa saya boleh katakan terbang? Sebab kita naik motor kan. Cuba awak bayangkan kita naik motor kan. Kain bawah dia tu paras pinggang kita. So tinggi lah. Dia terbang tu dekat mana? Dekat sebelah kau ke apa? Bukan? Dekat mungkin masa tu dia dekat tengah jalan. Dia dekat tengah jalan. Betul-betul dekat line putih tau. Tapi dia terapung dia terapung. Dia macam terapung tau. Dia nak melintas ke ataupun dia memang tunggu kat situ ke, saya tak pasti. Baik. Tapi dia memang berhadapan. Macam saya macam ni, dia berhadapan macam ni. Tapi dia duduk kat tengah-tengah. Depan betul? Dia macam menghadap kita. Macam kita tengah jalan ni, dia menghadap kita macam tu. Macam tu. Cakap, saya mujur lah. Saya tak hilang kawalan. Saya boleh kontrol saya punya motor. Saya angkat. Kiranya saya terus elak dia sikit. Kalau saya tak elak, saya langgar dia. Saya langgar dia. Memang dia duduk betul-betul tengah. Yelah, kita kalau naik motor mesti kita ambil side sikit kan. Side sikit kan. Makan jalan sikit. Kalau saya tak elak, memang saya langgar dia. Yang boleh saya cakap, waktu tu saya lalu memang betul-betul sebelah ni dia. Tahu, kita macam memang tak toleh macam ni lah. Kita macam itu. Memang sebelah ni betul, dia memang rapat gila lah. Serius, memang rapat gila. Saya dah meremang satu badan, meremang gila. Lepas tu bau dia tu kan, nak katakan bau dia tu bau bunga kemboja. Wangi lah, maknanya bukan busuk wangi, kan. Dia wangi, dia tak busuk. Tapi bau dia, ya Allah, kuat gila. Kuat gila. Memang sakit hidung. Bentuk dia macam mana, Pik? Dia solid? Dia solid. Dia kain. Nampak kain dia tu. Kain. Kan, kain dia tu bila kita angin tu kan nampak. Nampak kain saja. Macam kain saja pun ada. Kain seketul. Mana tak ada rambut, tak ada? Ada. Ada juga? Ada, tapi dia tinggi. Tinggi betul. Saya tak pasti. Masa tu kau nampak muka dia, Pik? Tak, dia tutup dengan rambut. Tak. Dia macam menghadap, tapi saya boleh tahu dia tu menghadap kita. Sebab dengan kondisi. Yelah, kita boleh agak kan. Macam mana kedudukan dia. Kita boleh agak dia tu menghadap ke mana. Betul. Maknanya kita tak, saya ni tak ada nak pandang tepat ke atas. Kau rasa kalau kau pandang ke atas, kau rasa kau pengsan kot? Mungkin lah, saya tak pasti lah. Tapi boleh nampak kan dia tu memang dalam keadaan yang dia terbang. Kan, dia terbang tu
Dengan dia duduk tengah jalan sambil stop tengok kita. Mungkin dia tengah lintas, dia dengar bunyi motor saya. Woi, motor kan. Dia pun terkejut. Saya pun tak pasti lah kan. Tapi memang dia menghadap ke saya. Memang tapi aku betul lah Taufik kau cakap tu. Mungkin dia tengah lintas. Kau pun nak lalu kan. Dia nak pergi kiri nak pergi kanan. Kau nak pergi mana ni? Hadap je lah. Hadap kan. Lepas tu selepas saya lalu sebelah dia tu, memang bau dia sangat kuat lah. Memang kuat gila bau dia. Sampai sakit hidung. Dengan bulu roma saya ni, saya dah sampai rumah kawan saya, tak turun-turun lagi. Tak turun-turun lagi. Dia tengok muka saya pucat. Saya cakap, saya baru bangun tidur. Minta maaf kat dia dulu sebab lambat pasal bangun tidur kan. Lepas tu saya minta tompang rumah dia. Oh, tak berani kau balik bayar? Tak berani. Sebab saya dah balik pun ikut jalan tu juga. Tak ada jalan lain dah? Tak ada jalan lain lah. Situ je paling dekat. Kalau saya ikut jalan lain kena pakai helmet. Kan? Maknanya ikut jalan tu juga. So dekat situ esok tu saya tak pergi sekolah. 3 hari saya tak pergi sekolah. Demam. Kau demam ke apa? Demam. Menggigil. Saya cerita dekat pengetua tanya saya, cakap, kenapa tak ada sekolah? Saya cerita lah, saya nampak hantu. Dia gelak. Dia gelak kat saya. Apa ni? Gangster kat sekolah nampak hantu demam. Boleh bantai gelak. Tak kena. Tak kena, tak apa. Tak kena. Tapi Bik, aku nak tanya, kalau macam bau, kita boleh buat bandingan tak? Bau tu kau cakap kan pekat bau dia. Memang pekat. Minyak wangi sama bau ke ataupun benda tu bau pekat lagi? Tak, dia bau dia tak bau macam minyak wangi. Serius, dia tak sama dengan minyak wangi. Dia macam mana bau dia, Pik? Bau dia tu, bau nak kata macam kalau kau cakap kau sampai sakit hidung bau, memang kuat macam, betul memang kuat betul. Nak katakan bau macam minyak wangi tu tak. Dia kalau bau tu dia tak kuat kan, mungkin kalau dia jauh bau dia tu sedap. Ini sebab dekat, bau dia tu terlampau wangi. Oh, dia kuat sangat. Terlampau wangi. Memang sampai sakit. Pedih hidung kau. Sakit hidung. Sakit. Memang sakit. Tapi bau dia tu wangi. Aku tak dapat bayang lagi kalau macam bau yang sampai menyengat hidung ni. Dia memang menyengat. Tapi kalau nak dibandingkan dengan minyak wangi, kalau minyak wangi dia punya pekat, nak kata kita sakit hidung ni, sakit hidung dia lain. Kan? Rasanya cakap biasa je kan? Biasa-biasa kan. Tapi ni dia macam memang sampai ke rongga lah. Orang kata memang wangi gila. Bau, nak kata bau bunga tu kan. Memang bunga pekat tu. Memang pekat betul bunga tu bau. Memang bau bunga kemboja. Tapi sebaik kau bau wangi kalau kau bau busuk aku rasa muntah aku rasa. Kalau busuk tu saya rasa. Tapi orang kata kan, kalau bau wangi ni dia jenis dia jahat. Oh gitu pula. Kalau jenis bau busuk ni dia jenis dia tak ni sangat. Nak kata baik tak boleh cakap baik juga. Tak baik kan, tapi dia macam dia soft sikit orang kata. Saya dah ada dengar lah. Ada dengar cakap orang kata kalau yang bau wangi ni jahat. Yelah, itu pendapat masing-masing jahat kan. Kita hormat je pendapat orang kan. Betul lah. Kira hardcore lah orang kata. Kira hardcore ni. Ganas punya lah. Tu lah, sebab kalau dia hardcore dia tak peluk kau. Mujur. Jangan diikut saya balik. Tak nak. Okey. Baiklah, maknanya mana kita, itulah satu cerita Pak ya. Daripada kau, pengalaman kau bertemu dengan makhluk yang pelik-pelik ni. Lepas pada tu saya memang tak berani aku maghrib. Oh, tak berani Tak berani dah aku maghrib. Kau mana kalau ada maghrib keluar time maghrib saya tak. Mesti mana balik pun sebelum maghrib. Mesti jadi fobia. Fobia. Betul lah orang tu kata maghrib janganlah main kat luar ke apa kan. Ya. Yelah, masa maghrib tentu dia nak keluar. Betul. Kan? Betul, maghrib tu tak boleh. Bahaya. Okey, baiklah. Maknanya berakhir sudah podcast kita. Maknanya aku dah keluarkan satu cerita berkenaan dengan apa tadi? Makhluk apa tadi, Bik? Vampire ataupun Dracula. Dracula. Kita lebih kurang Syafiq pula. Kita cerita apa Syafiq tadi? Macam Kak Pon Kak Pon sebab dia lebih kurang terbang kan? Dia terbang. So, yelah kita kalau benda yang terbang, baju putih, ada rambut, memang kita relate dengan Kak Pon. Kak Pon lah. Memang Kak Pon. Kan? Okay, so untuk korang yang nonton video, kalau ada cerita-cerita seram ataupun nak dikongsi dengan kami, boleh komen di bawah. Yes, boleh komen di bawah. Ataupun boleh call kami. Boleh call, kita akan pinkan nombor di komen boleh call kami, boleh cerita secara depan-depan call, ataupun nak cerita melalui apa ni, chat pun boleh. Chat pun boleh, tak ada masalah. Voicemail voicemail pun boleh. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Maknanya contoh kalau korang malu nak cakap depan kamera kan. Kalau korang malu, korang boleh
bagi tahu kami cerita korang. So kami boleh tolong ceritakan. Yes, betul, kita Bi. kongsi kita punya pengalaman yang seram. Dan dia kata kalau berminat untuk jadi guest, boleh beritahu. Boleh Betul. boleh contact kami, beritahu kami nak jadi guest. So kita akan jemput. Betul? Siapa-siapa saja orang awam je, masalah. kita tak ada pilih bulu, influencer Betul, tak ada. betul. Siapa-siapa saja. Siapa-siapa saja. Boleh. Yang ada pengalaman untuk dikongsikan. Tapi boleh, korang insyaAllah. kena ready ya, siap-siap kan untuk cerita. Sebab kita akan, korang kena biasakan cakap dengan kamera. Gitu. Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan kamera. Kan? InsyaAllah, Kita boleh, bercakap dengan kamera. Okey, maknanya kalau tak ada apa kita tutup sesi podcast kita. Jangan lupa like, Okey, baik. Like, share, komen, subscribe dan tekan bell notification. Ah. Untuk video-video update terbaru daripada kami. Betul. InsyaAllah. Okey. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.